Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Lama tak jumpa. Hari ni cikgu akan bagi penerangan tentang pelajaran baru melalui video ya. Tapi sebelum tu cikgu nak kamu ingat semula pelajaran yang sebelum-sebelum ni ya. Minggu lepas cikgu ada bagi tugasan untuk kamu buat. Dah siap dah semua? Okey. Untuk mengingat kembali tajuk minggu lepas iaitu bentuk muka bumi ya. Bentuk muka bumi ada berapa? Pada asasnya ada 8 ya. Ada 8 iaitu gunung, bukit, lembah, pantai, sungai ya, tasik, kolam dan juga laut ya. Okey. Untuk lebih memahamkan kamu tentang perkara ni, cikgu juga dah bagi latihan dalam bentuk kuis online. Pada minggu ini, cikgu akan ajar kamu tentang tanah kandungan tanah ya. Kita akan belajar 3 jenis tanah iaitu tanah liat ya. Cikgu dah dapatkan untuk kamu kat sini tanah liat ya. Tanah liat. Okey. Tanah liat ni dia halus ya. Dia halus, padat, keras sikit kalau kita pegang dia bergetar-getar ya. Dan biasanya dia menyebabkan takungan air. Sebab air tak boleh melalui tanah liat ni ya. Okey, biasanya dia berada di kawasan-kawasan seperti bendang, sawah padi ya. Di mana dia dapat menampung air untuk kegunaan sawah padi ya. Okey. Seterusnya yang kedua adalah tanah kebun ya. Tanah kebun. Dalam tanah kebun ada macam-macam Kadang ada ranting, kamu akan jumpa ranting, daun-daun mati, haiwan halus, haiwan-haiwan kecil yang dah mati. Okey, butiran-butiran pasir dan macam-macam lagi ya dalam ni ya. Kita akan lebih memahaminya sebentar lagi bila kita buat sedikit uji kaji ya. Okey, seterusnya yang ketiga adalah tanah pasir. Tanah pasir ni biasanya dia mengandungi batuan-batuan kecil, pasir, batuan-batuan kecil dan batu-batu ya. Dalam ni. Okey. Untuk lebih memahaminya, kita kena buat uji kaji. Jadi mungkin ada setengah daripada kamu duduk di kawasan kondominium, susah nak cari tanah kan? Dan kamu pula tak dapat hadir ke sekolah, jadi cikgu akan tunjukkan pada kamu dan nanti kamu boleh jawab dalam buku aktiviti berkaitan dengan soalan-soalan berkaitan dengan kandungan tanah ni. Okey. Apa yang kita perlukan tadi ada yang pertama adalah jenis-jenis ketiga-tiga jenis tanah tadi. Kemudian kita perlukan bekas ya. Bekas besar sikitlah supaya kita boleh nampak nanti. Okey, bekas cikgu sediakan 3 bekas di sini. Okey. Okey, dan kita labelkan. Okey, kita labelkan. Labelkan yang pertama tadi tanah liat supaya kita tak silap nanti. Tanah liat untuk botol yang pertama, bekas yang pertama, tanah kebun untuk yang kedua dan tanah pasir untuk yang ketiga. Okey. Dan kita juga perlukan air ya. Okey, mari kita mulakan uji kaji ya. Yang pertama kita masukkan air ke dalam ketiga-tiga bekas. Okey. Masukkan air ke dalam ketiga-tiga bekas. Habiskan air ni ya. Kita habiskan air ni. Air ni akan membantu benda-benda yang ringan yang terapung akan naik ke bahagian atas ya. Okey. Lepas tu kita ambil tanah, dan kita masukkan dalam bekas-bekas ni. Ya. Okay, kita masukkan. Tanah kebun.
pun boleh buat aktiviti ni sendiri di rumah. Kalau ada semuanya tanah, kamu boleh dapatkan tanah-tanah ni di kawasan tempat tinggal kamu. Kamu boleh buat. Sebab bila kita buat, kita akan lebih faham Kita boleh nampak sendiri dengan mata kasar kita. Kita nampak dan bila nampak tu lagilah faham kan. Okey, kita tutup ketat-ketat. Kita nak goncang dia Kita nak goncangkan dia supaya dia terasing. Bahan-bahan dalam ni nanti terasing dah puasa. Mungkin cikgu tutup tak ketat tadi. Okey, kita goncang. Okey, tanah pasir. Okey. Kita perlu tinggalkan benda ni tanpa berusik selama 30 minit. Baiklah murid-murid, 30 minit telah pun selesai. Okey, sekarang kita akan tengok hasil uji kaji kita Okey, kita tengok yang pertama. Sepatutnya kalau kita nak keputusan yang lebih baik, kita biarkan lebih lama lagi sehingga air ni bertukar jadi jernih Biasanya dia mengambil masa yang lama semalaman. Pagi esok kita akan lihat dia lebih jernih dan kita akan dapat lihat dengan lebih jelas. Tapi ini pun dah memadai. Jadi cikgu akan tunjuk kamu untuk tanah diat. Hasil dia adalah seperti begini. Okey, air dan juga butir-butir tanah yang halus butir-butir tanah yang halus. Di dalam dia tak ada ranting-ranting kayu, tumbuhan-tumbuhan reput, tak ada Biasanya dia akan jernih jernih air dan juga butir-butir tanah yang halus Okey. Seterusnya tanah kebun. Tanah kebun ni kamu akan dapati ada banyak benda yang terapung di bahagian atas air iaitu kamu boleh lihat di dalam ni, cikgu tunjukkan. Okey, ada tumbuhan-tumbuhan reput Selepas tumbuhan-tumbuhan reput ni ada haiwan-haiwan yang mati, haiwan yang halus yang dah reput. Okey, lepas tu air dan juga di sini kamu akan dapat tanah butir-butir pasir yang butir-butir pasir, dan yang akhir sekali adalah batuan-batuan kecil batuan-batuan kecil kat sini. Jadi ada beberapa lapisan lah untuk tanah kebun. Okey, seterusnya untuk tanah pasir. Tanah pasir ni okey, di sini pun sama. Di bahagian atas adalah air. Lepas tu ada butiran pasir yang halus. Halus pasir. Butir-butir pasir yang halus dan juga batuan kecil. Kita dah dapat lihat hasil daripada uji kaji yang cikgu buat tadi Lepas tu sekarang untuk tajuk bumi kita dah selesai, dah habis dah dua perkara, iaitu bentuk muka bumi, kandungan tanah dan juga kandungan tanah. Okey, untuk itu selepas ni cikgu nak kamu siapkan buku aktiviti buku aktiviti kamu bermulanya kamu buat aktiviti ni Cikgu dah terangkan tentang kandungan tanah tadi. Jadi kamu buat aktiviti ni tentang kandungan tanah. Okey. Dan seterusnya yang ini pula adalah berkaitan tentang muka surat 60. Ini aktiviti yang cikgu buat tadi. Cikgu buat sebab cikgu rasa ada setengah daripada kamu tak dapat nak adakan tanah-tanah, jenis-jenis tanah ni kan. Jadi cikgu bantu buat di sini. Yang mana boleh buat, kamu boleh buat sendiri dan jawablah soalan di bahagian ini berkaitan dengan uji kaji tersebut Okey. Lepas tu yang terakhir sama juga kamu isikan tempat kosong bagi soalan-soalan ini. Itu saja untuk tajuk bumi Okey. Cikgu harap kamu memahaminya walaupun kita tak dapat
berjumpa secara bersemuka. Selepas ni minggu hadapan cikgu akan mengajar tajuk asas binaan. Okey, selamat berjaya.